Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurul An Humaira binti Wan Yahya Syukri bernombor metri 066033 akan menjelaskan mengenai latar belakang bagi projek 1 iaitu faktor persekitaran dan ekonomi serta sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan mampan di Tanah Bencah Setiu Terengganu. Setiu Wetlands merupakan suatu pusat pelancongan yang terletak di Setiu, Terengganu. Kawasannya yang dikelilingi oleh keindahan alam semula jadi yang subur dan merupakan satu-satunya tanah bencah di Malaysia. Ia memiliki 9 jenis ekosistem yang berbeza dalam suatu kawasan termasuklah laut, pesisir pantai, kawasan berlumpur, lagun, muara sungai, sungai, pulau, rimba pesisir air dan rimba paya bakau yang menjadikan Setiu Wetlands suatu destinasi yang perlu dituju oleh para pelancong untuk melihat sendiri keindahan dan keunikan tempatnya. Selain itu, keunikan yang dimiliki di Setiu Wetlands ini telah menjadi salah satu faktor yang terbesar yang menarik minat pengkaji untuk menjalankan suatu tinjauan berkaitan faktor persekitaran dan ekonomi serta sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan mampan di Tanah Bencah Setiu Terengganu ini ke atas penduduk kampung yang terletak di sekitar kawasan ekopelancongan tersebut. Pengkaji dari kursus Ijazah Sarjana Muda Antropologi dan Dakwah di semester 5 telah turun ke setiap kampung yang dipilih iaitu Kampung Beristokku, Kampung Saujana dan Kampung Padang Saujana bagi mengedarkan borang soal selidik yang telah disediakan kepada penduduk di sana. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pernyataan masalah dalam kajian ini. Pembangunan ekopelancongan menekankan kesepaduan antara pertumbuhan ekonomi dengan alam sekitar. Fokus utamanya adalah untuk membaiki kualiti hidup manusia sejagat tanpa meningkatkan penggunaan sumber asli melebihi keupayaan alam sekitar semula jadi untuk membekalkannya buat selama-lamanya. Walau bagaimanapun, kajian ini ingin melihat bagaimana sektor pembangunan ekopelancongan di Setiu Wetlands ini mampu menarik minat sokongan daripada komuniti dan pelancong untuk datang ke sana. Pelibatan dan kawalan komuniti setempat dalam pembangunan pelancongan merupakan dua elemen penting dalam memastikan keberkesanan pembangunan pelancongan berasaskan komuniti iaitu PBK. Malahan, elemen-elemen tersebut dijadikan antara indikator dalam menilai kejayaan pembangunan pelancongan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. IV-nya adalah sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari yang merupakan pemboleh ubah bersandar dan DV-nya ialah tarikan semula jadi, motivasi ekopelancongan dan pemerkasaan penduduk yang merupakan pemboleh ubah tidak bersandar. Hal ini menunjukkan ketiga-tiga pemboleh ubah tidak bersandar itu mempengaruhi sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari di Setiu Wetlands. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai persoalan kajian. Di sini ada 3 persoalan kajian iaitu adakah terdapat hubungan di antara motivasi ekopelancongan, tarikan semula jadi dan pemerkasaan komuniti dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan mampan di Tanah Bencah Setiu Terengganu. Yang kedua, sejauh manakah motivasi ekopelancongan, tarikan semula jadi dan pemerkasaan komuniti mempengaruhi sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan mampan di Tanah Bencah Setiu Terengganu. Dan yang terakhir, apakah perbezaan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan berdasarkan jantina dan umur. Saya juga akan memberitahu 3 objektif kajian yang telah dijalankan dalam kajian ini. Yang pertama, mengkaji hubungan di antara motivasi ekopelancongan dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari di Tanah Bencah Setiu Terengganu. Yang kedua, menganalisis
hubungan di antara tarikan semula jadi dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari di Tanah Bencah Setiu Terengganu. Dan yang ketiga iaitu mengenal pasti hubungan di antara pemerkasaan penduduk yang dirasakan dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. Selepas itu, saya akan menerangkan mengenai hipotesis kajian. Yang pertama, HO. Tidak terdapat hubungan antara motivasi ekopelancongan dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. HA. Terdapat hubungan antara motivasi ekopelancongan dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. Yang kedua, HO. Tidak terdapat hubungan antara tarikan semula jadi dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. HA pula, terdapat hubungan antara tarikan semula jadi dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. Dan yang terakhir adalah HO, tidak terdapat hubungan antara pemerkasaan penduduk yang dirasakan dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. HA-nya ialah terdapat hubungan antara pemerkasaan penduduk yang dirasakan dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Alias, nombor matrik 067058. Sekarang kita masuk kepada reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah inferensi dengan menggunakan data kuantitatif yang dikumpul melalui borang soal selidik. Borang ini telah diedarkan kepada penduduk dari 3 buah kampung di Setiu Terengganu, iaitu Saujana, Padang Saujana dan Beristokku. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji faktor persekitaran dan ekonomi serta sokongan komuniti terhadap ekopelancongan mampan di Tanah Bencah Setiu Terengganu. Pada asasnya, kajian ini memfokuskan kepada kesan politik, ekonomi dan alam sekitar dalam menilai sokongan masyarakat setempat terhadap ekopelancongan. So, data-data yang diperoleh secara rawak ini kemudiannya dianalisis dan dipersembahkan dalam bentuk statistik dan ujian signifikan. Keputusan ujian-ujian statistik kemudiannya memberi kesimpulan dalam kajian ini. Dan kita masuk kepada prosedur persampilan. Sampel adalah satu populasi yang berkadar kecil untuk pemerhatian dan analisis terpilih. Sampel juga tidak dipilih secara sembarangan. Ia dipilih dengan cara sistematik secara bersasar supaya peluang ataupun operasi kebarangkalian itu boleh digunakan. Dalam kajian ini, seramai 60 sampel telah dipilih secara bersasar dari 3 buah kampung di Setiu Terengganu, iaitu Saujana, Padang Saujana dan Beristokku, yang telah tinggal sekurang-kurangnya selama 5 tahun di kampung tersebut dan mengetahui tentang perancangan pembangunan pelancongan di Setiu Wetlands dan memahami tentang ekopelancongan. Mereka juga berumur antara 18 tahun sehingga 64 tahun ke atas. Seterusnya kita pergi kepada kaedah pengumpulan data. Pengumpulan data untuk kajian ini dilakukan melalui 2 sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini dilakukan dengan cara soal selidik. Ia merangkumi huraian tentang pengumpulan data melalui instrumen soal selidik yang dilakukan secara bersemuka dengan turun ke lapangan. Responden yang dipilih ni ialah berumur antara 18 tahun hingga 64 tahun ke atas. Dan manakala sumber sekunder pula terdiri daripada jurnal dan artikel yang berkaitan dengan ekopelancongan. So, macam mana cara kita nak compute? First kali, kita tekan transform. Lepas tu, kita tekan compute variable. Dekat kotak target variable tu, kita letakkan label soalan yang kita nak compute tu. Kat sini kita nak compute soalan bahagian O, sokongan untuk pembangunan ekopelancongan lestari dekat bahagian O. Jadi kita letakkan dekat situ O total. Lepas tu tekan type and label. Lepas tu dekat label ni kita tick, kita tulis sokongan ekopelancongan dalam kurungan O. Lepas tu kita tekan continue.
Lepas tu dekat SPSS ni dia ada keyboard. So dekat sini kita tekan simbol yang bracket tu. Lepas tu barulah kita cari soalan yang kita nak compute tu, iaitu item soalan di bahagian O. Kalau ikut kat sini, dia keluar soalan penuh, dia tak keluar label. Jadi kalau kita nak keluar label tu, kita tekan je mana-mana soalan. Lepas tu tekan display variable names. Lepas tu kita cari soalan yang kita nak compute tu. Contoh O1. Okay, masukkan dalam kotak numeric expression, numeric expression ni, and then tekan button tambah. Lepas tu tekan O2. Lepas tu masuk balik kotak numeric expression ni, lepas tu tekan tambah. Lepas tu soalan O3. Lepas tu masuk balik tambah. Lepas tu O4. Masuk balik tambah. Lepas tu O5. Lepas tutup bracket tu kita tekan je button bahagi. So kita bahagi 5 sebab soalan kita ada 5 kan. So kita bahagi 5 lah. Lepas tu kita tekan OK. Lepas tu keluarlah result dia. So kalau kita nak tengok dia punya result tu, kita tengok dekat data view. So data view ni dia ada dekat hujung sekali. Kita scroll je ke kanan sekali. Nanti keluarlah dia punya result dia. Okay, ni untuk compute variable item bahagian O. Okay, sebenarnya untuk kajian kita orang ni, kita orang dah compute semua soalan. Sebab proses dia sama je. So ni contoh untuk kita orang compute item soalan di bahagian O. Okay, itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syairah Kamisa binti Muhammad Fazil, nombor matrik 066152, akan meneruskan penerangan yang selanjutnya. Jadi sekarang kita pergi kepada langkah untuk tukar ataupun reverse item soalan yang berbentuk negatively worded kepada positively worded. Jadi langkah ni kita perlu lakukan sebelum suatu ujian kebolehpercayaan ataupun reliability test terhadap satu variable tu dijalankan bagi memastikan taburan jawapan responden pada keseluruhan item tersebut adalah selari. Jadi caranya adalah dengan menukarkan item soalan yang sedia ada kepada nilai yang baharu. Contohnya dalam kajian ni, pilihan jawapan yang disediakan adalah dari skala 1, iaitu sangat tidak setuju, 2, neutral 3, setuju 4 dan sangat setuju 5. Maka dalam istilah reverse ni, nilai skala 1 iaitu sangat tidak setuju kita akan gantikan kepada nilai skala sangat setuju iaitu 5. Manakala 2 pula akan pergi kepada 4 dan seterusnya. Jadi dalam kajian ni, pengkaji dapati hanya ada satu sahaja soalan yang berbentuk negatively worded, iaitu soalan 1 di bahagian L. Maka cara-caranya dalam SPSS adalah, pertama kita kena tekan transform dan kita klik record into different variable. Kemudian dalam kotak input variable, output variable ni, kita masukkan soalan yang berbentuk negatively worded tadi. Jadi nak mudahnya, kita tekan di mana-mana soalan, kita pilih display dan labelnya adalah L1. Masuk. Jadi dalam output variable ni, nama ni kita letak L1R. Kemudian label kita buat penuh, iaitu L1 reverse. Kemudian kita tekan change. Dan kita pilih all and new variable value. Okay, kemudian dalam all value ni kita masuk nilai 1 dan untuk new value kita masukkan 5. Samalah macam yang tadi dah diterangkan, 2 akan jadi 4, 3,
akan kekal 3. Okay, jadi dalam 4 akan kekal akan jadi 2 dan 5 akan jadi 1. Tekan add, kemudian kita tekan continue. Okay, dan kita klik OK. Jadi kalau kita nak tengok hasilnya, kita pergi dekat data view dan kita scroll ke hujung belah kanan, maka hasil reverse tadi akan berada di hujung sekali. Yang ni. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada bagaimana cara untuk kita ukur tahap reliability sesuatu variable itu. Sebelum tu, kita kena tahu juga apa tujuan ujian kepercayaan, kebolehpercayaan ataupun reliability test ini dijalankan. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk kita kena pasti sama ada taburan jawapan responden dalam setiap item soalan variable yang kita pilih tu adalah konsisten ataupun tak, dan juga kita nak tahu sama ada tahap kebolehpercayaannya adalah tinggi ataupun rendah. Jadi dalam SPSS ni cara-caranya adalah kita kena tekan dekat analyze, kemudian kita pilih scale dan kita klik reliability analysis. Kemudian pada kotak item tu kita masukkan ketiga-tiga independent variable dan juga dependent variable yang kita dah compute. Okay, kita cari dulu. Kalau nak mudah, kita klik pada mana-mana soalan dan kita pilih display variable name dan kita masukkan, iaitu di total, masukkan di total, E total, G total dan juga DV kita iaitu O total. Okey, kemudian kita pergi pada kotak statistik. Untuk description ni kita klik item, scale dan juga scale if item deleted. Untuk sebelah ni kita pilih correlation, summarize pun kita pilih correlation dan kita klik continue. Okey, dekat model kita pastikan model tu adalah alpha, dan untuk skala label kita labelkanlah apa yang mudah untuk kita yang menunjukkan reliability, itu kita type reliability IV DV. Okey, kemudian kita klik OK. Ujian reliability ni dah keluar. Pertama sekali yang kita perlu lihat adalah pada jadual case processing summary, dan kita tengok sama ada jumlah responden kita mencukupi ataupun tak. Jadi untuk ni cukuplah 60. Okay. Ujian reliability ni dah keluar. Pertama sekali yang kita perlu lihat adalah pada jadual case processing summary, dan kita tengok sama ada jumlah responden kita mencukupi ataupun tak. Jadi untuk ni cukuplah 60. Okey, kemudian barulah kita pergi kepada penilaian tahap kebolehpercayaan bagi compute IV dan DV yang kita dah buat tadi pada jadual item total statistik dan reliability statistik. Tapi dalam kajian ni kita nak tengok tahap reliability ni bagi setiap IV dan DV. Maka kita pergi dahulu pada hasil skor pada jadual reliability statistik untuk IV yang pertama. Nilai Cronbach alfanya adalah 0.87, dan ini bermakna tahap kebolehpercayaan pemboleh ubah tu adalah tinggi sebab dia berada di antara purata 0.7 hingga 0.9. Kemudian bagi IV yang kedua, tahap kebolehpercayaannya juga sama tinggi sebab dia berada pada purata yang sama, iaitu dengan nilai sebanyak 0.84. Tapi bagi IV yang ketiga ni, tahap kebolehpercayaannya adalah rendah sebab iaitu sebanyak 0.37, yang sebab dia berada pada purata di bawah 0.5. Dan bagi DV pula, tahap kebolehpercayaannya adalah tinggi sebab
nilainya adalah 0.81. Maka kalau kita lihat pada tahap kebolehpercayaan gabungan ni, terpaparlah bahawa nilai yang terhasil adalah sebanyak 0.70 dan ini menunjukkan taburan jawapan responden tersebut adalah boleh dipercayai dan konsisten. Saya Natira binti Muhammad Zuki bernombor matrik 065362. Metod yang seterusnya yang ingin saya tunjukkan adalah mencari frekuensi dalam SPSS. Pertamanya kita tekan pada analyze, lihat pada descriptive statistik dan tekan pada frekuensi. Akan muncul kotak tersebut. Kotak variable ni kita perlu isikan demografi yang kita tanyakan pada responden, iaitu pada bahagian A dan juga bahagian B. Antaranya adalah tempoh tinggal, seti wetland, ekopelancongan, jantina, umur, bangsa, pendidikan, kerja dan juga pendapatan. Setelah diisi semua, kita perlu lihat pada statistik dan jika tiada apa-apa keperluan, boleh tekan cancel dan terus tekan pada OK untuk keluarkan result frekuensi. Dipaparkan result frekuensi demografi responden kita daripada aspek jumlah kekerapan dan juga peratusan responden yang merangkumi pemboleh ubah yang ditanya, soalan yang ditanya dengan penlibatan responden terhadap penduduk setempat. Seperti result yang ditunjukkan, antaranya demografi tempat tinggal. Jadual tersebut menunjukkan tempoh yang paling lama dan dengan kekerapan yang paling tinggi, iaitu pada 21 hingga 30 tahun seramai 26 responden dengan peratusan 43.3%. Seterusnya diikuti pula tempoh tinggal bagi 1 hingga 10 tahun, iaitu seramai 11 responden. Dan kekerapan yang paling rendah adalah bagi tempoh tinggal 41 hingga 50 tahun, iaitu seramai 1 responden bersamaan dengan 1.7% sahaja. Seterusnya kita dapat lihat juga peratusan bagi perancangan pembangunan pelancongan di siti wetland tentang pengetahuan responden. Dalam bahagian ini, jadual yang ditunjukkan menunjukkan kekerapan yang paling tinggi adalah dengan jawapan ya, mengetahui akan perancangan pembangunan tersebut dengan seramai 54 responden bersamaan dengan kadar peratusan 90%, manakala bagi yang tidak mengetahui adalah seramai 6 responden bersamaan dengan kadar peratusan 10% sahaja. Seterusnya kita pergi kepada demografi pemahaman responden terhadap ekopelancongan tersebut. Jadual tersebut menunjukkan kekerapan yang paling tinggi adalah pada jawapan ya, mengetahui akan ekopelancongan, dan seramai 54 orang responden dengan peratusan 90%, manakala bagi yang tidak mengetahui adalah seramai 5 responden, iaitu dengan kadar peratusan 8.3%. Seterusnya adalah demografi jantina yang terdiri daripada 60 responden dibahagikan kepada lelaki seramai 22 responden dan juga perempuan
seramai 38 responden dengan kadar peratusan 63.3%. Seterusnya adalah demografi umur responden. Dengan kekerapan yang paling tinggi adalah pada umur 25 hingga 34 tahun, iaitu seramai 18 responden dengan kadar peratusan 30%. Diikuti pula dengan umur yang masing-masing berkongsi kekerapan yang sama, iaitu berjumlah 14 responden pada tahap umur 18 hingga 24 tahun dan juga 35 hingga 49 tahun. Seterusnya, kekerapan yang paling rendah adalah pada umur 64 tahun dan ke atas, iaitu seramai responden seorang sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada demografi bangsa responden, iaitu kesemua 60 responden adalah berbangsa Melayu dan kekerapan yang dapat adalah pada 100%. Seterusnya pula adalah demografi tahap pendidikan. Yang kita dapat lihat berdasarkan jadual tersebut adalah kekerapan yang paling tinggi, iaitu pada tahap pendidikan sekolah menengah dan juga ijazah sarjana muda. Masing-masing berkongsi responden yang sama, iaitu seramai 14 responden dengan kadar peratusan 23.3%. Manakala peratusan yang paling sedikit adalah pada tahap pendidikan master, iaitu seramai 1 orang responden sahaja. Seterusnya, bergerak kepada demografi kerja responden. Berdasarkan jadual tersebut, kita dapat lihat responden kebanyakannya bekerja lain-lain, iaitu sama ada tidak bekerja ataupun tidak bekerja ataupun sakit. Seramai 24 responden dengan kekerapan dengan kadar peratusan 40%. Diikuti pula dengan bekerja sendiri seramai 15 responden. Dan yang paling sikit kekerapannya adalah pada peringkat swasta, iaitu seramai 9 responden sahaja. Seterusnya, kita pergi kepada demografi pendapatan responden yang menunjukkan julat yang paling tinggi adalah pada pendapatan yang kurang RM1,000, iaitu seramai 34 responden dengan kadar peratusan 56.7%. Seterusnya, kekerapan yang kedua tertinggi adalah pada RM1,000 hingga RM2,999, iaitu seramai 16 responden, dan diikuti dengan kekerapan yang paling sedikit adalah pada RM5,000 ke atas, seramai 3 responden dengan kadar peratusan 5% sahaja. Okey, itu sahaja bagi data frekuensi kita. Okay, kita beralih pula pada ujian normaliti. Jadi ujian normaliti ni kita lakukan adalah untuk kita kena pasti sama ada taburan jawapan responden bagi IV dan DB yang kita dah pilih tu adalah normal ataupun tidak. Jadi untuk ujian ni terdapat beberapa hasil data yang kita boleh proses bagi menilai tahap normaliti tersebut, iaitu melalui ujian dan pengiraan nilai Z-score pada Squeeners dan Kurtosis, melalui Raja box plot dan juga melalui skor signifikan dalam Kolmogorov, Smirnov dan Shafirovic. Maka kita pergi dulu pada langkah untuk melakukan ujian normaliti ni dalam SPSS. Pertama sekali kita kena klik dekat Analyze.
klik analyze, kemudian kita pilih dekat deskriptif statistik, dan kita pilih bahagian explore. Okay, lepas tu dekat dependent list ni kita pilihlah IV dan juga ketiga-tiga IV dan DV yang kita dah compute. Okay, kita masukkan semua. Masukkan ketiga-tiga IV dan juga dependent variable. Kemudian dekat statistik ni kita pilih outliers dan kita tekan continue. Dan dekat ni kita pilih histogram, kita klik normality dan kita klik continue. Untuk option kita klik yang tengah, continue, dan kita display pastikan pada both dan kita klik OK. Jadi pertama sekali kita kena selepas semua langkah tersebut kita dah buat, maka keluarlah data berbentuk histogram iaitu skewness, berbentuk graf, kurtosis, raja box plot dan juga jadual ujian normality. Jadi sama juga macam ujian reliability tadi, perkara pertama yang kita perlu lihat adalah pada jadual ringkasan pemprosesan kes, iaitu pada bahagian explore untuk kita lihat sama ada jumlah responden kita ni cukup ataupun tidak. Jadi untuk kajian ni cukuplah 60/60. Apabila dah mencukupi barulah kita nilai tahap normality. Jadi kita pergi dulu pada gambar raja, box dan whisker plot. Jadi garisan melintang pada kotak ni inilah yang dikenali sebagai whisker plot, dan kotak ni pula adalah box. Jadi jika ruang di bawah whisker plot ni adalah lebih lebar, maka taburan skor pemboleh ubah kita adalah negative squid. Manakala jika bahagian atas lebih lebar, maka taburannya adalah positive squid. Jadi kita perlu juga ambil perhatian pada nombor-nombor yang ada di atas ataupun di bawah garisan ni, sebab nombor-nombor tersebut dikenali sebagai outliers yang menunjukkan responden tersebut memilih jawapan yang agak berbeza kalau kita bandingkan dengan responden-responden lain. Jadi ada caranya untuk kita normalkan balik kita punya taburan tu, tapi kita pergi dulu pada histogram skewness dan graph kurtosis. Jadi cara untuk kita kira z-score adalah kita kena bahagi. Untuk skewness kita bahagikan statistik skewness dengan standard error skewness, dan untuk kurtosis pun sama, statistik kurtosis kita bahagikan dengan standard error kurtosis. Okey, bila result z-score berada pada nilai positif ataupun negatif 2 ataupun lebih besar, maka taburan jawapan responden kita adalah rejected ataupun ditolak ataupun tidak normal. Tapi kalau dia berada di bawah negatif 2, maka taburan jawapan tersebut adalah diterima ataupun normal. Okey, jadi balik pada yang kalau kita nak normalkan balik kita punya data, caranya adalah kita kena clearkan jawapan responden yang berada pada outliers tadi tu. Kemudian kita kira semula ujian normality ni dan kita nilailah sama ada dia dah normal ataupun tidak. Okey, tapi andai kata taburan kita tu belum lagi normal selepas kita dah buat kita dah tengok dah box plot ataupun skewness kurtosis ni, ataupun kita tak pasti lagi sama ada taburan kita tu betul-betul normal ataupun tak, maka pengkaji bolehlah buat penilaian melalui Kolmogorov-Smirnov dan juga Shafirowicz. Okey, jadi caranya adalah kita lihat pada skor signifikan pada kedua-dua tersebut dan kita kena pasti sama ada ianya melebihi 0.05 ataupun lebih rendah. Kerana kalau skor tersebut yang kita dapat tu lebih rendah, maka taburan jawapan tersebut kita sifatkan sebagai tidak normal. Jadi kalau kita tengok pada hasil ujian kita ni, skor bagi Kolmogorov-Smirnov bagi ketiga-tiga IV dan DV adalah rendah kerana berada di bawah purata 0.05. Tapi pengkaji juga disarankan untuk kita pastikan kesahihan penilaian tersebut melalui skor Shafirowicz. Tapi dalam kajian ni skornya juga rendah
Kenapa? Sebab skor pada Shafie Rawik adalah lebih kuat dan lebih sensitif. Jadi untuk hasil ujian ni, kita dapat simpulkan bahawa tahap normaliti bagi taburan jawapan responden untuk ketiga-tiga IV dan DV adalah tidak normal dan rendah. Metod yang seterusnya adalah untuk mencari analisis deskriptif, iaitu digunakan bagi mengenal pasti mean dan juga tahap interpretasi skor bagi pemboleh ubah bersandar dan juga tidak bersandar. Metod yang pertama adalah kita perlu klik pada Analyze, Descriptive Statistik dan juga pergi ke Deskriptif dan klik. Akan muncul kotak pemboleh ubah. Kita scroll untuk mencari pemboleh ubah. Masukkan motivasi ekopelancongan, tarikan semula jadi, pemerkasaan komuniti, dan juga sokongan ekonomi. Seterusnya, klik pada butang option dan right pada kotak mean, standard deviation, minimum, maksimum, dan pada display order perlu tekan pada variable list dan langsung tekan continue. Terus klik pada OK dan akan keluarlah jadual deskriptif statistik yang menunjukkan pemboleh ubah dan juga mean dan sisihan piawai. Bagi pemboleh ubah tarikan semula jadi, mean dicatat adalah pada 4.31 dan sisihan piawai adalah 0.70. Seterusnya, pemboleh ubah motivasi ekopelancongan, mean dicatat pada 4.43, manakala sisihan piawai pula adalah pada 0.64. Seterusnya, pemboleh ubah pemerkasaan penduduk, mean yang dicatat adalah 4.20 dan sisihan piawai pula adalah 0.78. Seterusnya, pemboleh ubah yang terakhir adalah sokongan ekopelancongan, iaitu mean berjumlah 4.44 dan sisihan piawai 0.54. Okey, itu sahaja bagi analisis deskriptif pemboleh ubah bersandar dan juga tidak bersandar, iaitu IV dan juga DV. Metod yang seterusnya adalah untuk mencari skewness dan juga kurtosis. Cara-caranya adalah dengan klik pada Analyze, pergi ke Descriptive Statistik, Descriptive, dan akan keluar kotak pemboleh ubah. Kita akan masukkan pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah bersandar dan juga tidak bersandar. Tarikan semula jadi, motivasi ekopelancongan, pemerkasaan komuniti, sokongan ekonomi, dan klik pada option. Klik pada kotak kurtosis dan juga skewness, dan di bawah klik pada variable list dan klik pada OK. Akan keluar jadual berkenaan skewness dan juga kurtosis. Okey, bacaan untuk jadual ini adalah berkenaan dengan skewness dan juga kurtosis.
iaitu untuk mengukur kenormalan taburan jawapan responden. Formula yang digunakan adalah mengira nilai Z-score untuk skewness. Contohnya, nilai skewness dibahagikan dengan standard error skew, dan kurtosis pula cara kiranya adalah nilai skewness dibahagikan kepada standard error kurtosis. Jika Z-score lebih besar daripada positif atau negatif 2, maka andaian akan ditolak. Andaian untuk ujian kenormalan bagi pemboleh ubah E, iaitu motivasi ekopelancongan, pemboleh ubah G, iaitu pemakasaan komuniti, dan juga pemboleh ubah O, iaitu sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari, ditolak kerana nilai Z-score bagi skewness adalah negatif 3.24. Seterusnya negatif 2.81 dan negatif 4.33. Dan nilai kurtosis pula adalah 0.85. Seterusnya 1.07 dan 4.99. Hal ini dapat dirumuskan hanya pemboleh ubah D, iaitu tarikan sembuh jadi sahaja akan memenuhi syarat dengan nilai Z-score bagi skewness adalah 2.00 dan kurtosis adalah 1.60. Saja. Saya Farisha binti Muhammad Nasir, pelajar ISM Antropologi dan Dakwah semester 5. Untuk seterusnya, kita akan run ujian Man Whitney U. Man Whitney U ni digunakan untuk melihat perbezaan antara categorical variable yang ada 2 kategori sahaja dengan continuous variable. Kita punya categorical variable adalah jantina. Kenapa? Kerana syarat untuk categorical variable adalah mempunyai 2 kategori sahaja. Jadi kita pilih jantina di antara banyak-banyak variable yang lain, kerana jantina ni dia ada 2 kategori sahaja, iaitu lelaki dan perempuan. Dan kemudian kita punya continuous variable pula adalah variable dependent variable, iaitu sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. Okey, untuk run kita punya test, mula-mula kita tekan analyze, lepas tu kita tekan non-parametric test, sebab Man Whitney U ni termasuk dalam non-parametric teknik. Okey, seterusnya kita tekan legacy dialog, lepas tu kita tekan do independent sample, dan kemudian kita tekan dekat task variable list ni, kita tekan sokongan ekopelancongan ni lah, yang kita punya continuous variable. Okay, saya tunjuk balik. Kita cari kat sini lah. Ni senarai kita punya variable. Jadi untuk task variable list ni, kita cari kita punya continuous variable dulu. Okay, kat sini. Kita masukkan kat sini. Dan untuk box grouping variable ni, kita tekan kat sini. Lepas tu kita cari kita punya categorical variable tadi, iaitu jantina. Okay, kita pun letak kat sini. Lepas tu kita tekan define group ni. Define group ni maksudnya untuk group 1 kita tekan 1, untuk group 2 kita tekan 2. 1 ini bermaksud lelaki, bila 1 ni menandakan lelaki, 2 ni menandakan perempuan. Okay, kita tekan continue, dan dekat task type kat bawah ni kita kena pastikan yang kita tekan Man Whitney U, sebab kita buat ujian Man Whitney U kan. Okay, lepas tu kita pun tekan exact. Jadi dekat sini kita tak perlu tekan apa-apa, kita abaikan sahaja, dan di option ni juga, option button ni juga kita abaikan juga. Okay. Dan kita tekan OK. Lepas tu keluar result. Okay, keluar result macam ni.
kita ada 2 tabel, iaitu rank dengan task statistik. Okay, untuk tabel rank ni kita tengok kat sini jumlah mencukupi lah, maksudnya total 60. Dan kita tengok dekat main rank ni pula, lelaki nilai main rank dia 30.23, perempuan 30.66. Jadi di sini maksudnya tiada perbezaan yang ketara lah di antara main rank kedua-dua kategori ni. Jadi maksudnya okay, lepas tu kita tengok pula kepada jadi kita punya test ni, kita kena tengok yang ini je sebenarnya. Ini dia punya result. Kita tengok dekat sini, nilai utama yang kita kena tengok Z dengan significant. Jadi kita punya syarat untuk significant adalah lebih kecil atau sama dengan 0.05. Jadi bila kita tengok nilai significant kita kat sini, dia tulis kita dapat 0.925. Bermaksud kita punya result ni tak signifikan kerana nilai 0.925 ni lebih besar daripada 0.05. Jadi kesimpulannya kat sini, kita punya hubungan antara lelaki dan perempuan ni tidak signifikan. Maksudnya tiada hubungan yang signifikan antara lelaki dan perempuan ni, tak ada perbezaan yang signifikan terhadap kita punya continuous variable, iaitu sokongan ekopelancongan ni, sokongan terhadap pembangunan ekopelancongan. Maksudnya antara lelaki dan perempuan ni dia punya respon terhadap sokongan ekopelancongan ni lebih kurang. Maksudnya tiada perbezaan yang ketara sangat. Okay. Jadi maksud dia macam tu. Tapi disebabkan Man Whitney U test ni dia bukan parametrik, jadi dia compare median, bukannya mean, di antara dua kategori lelaki dan perempuan tadi terhadap sokongan pembangunan ekopelancongan. Okey, kita akan cara untuk run median ni kita kena buat sendiri, sebab bila kita run Man Whitney U test ni, dia hanya bagi result untuk rank dengan significant ni je. Dia tak bagi median. Jadi untuk median ni kita kena buat sendiri dengan kita tekan analyze, lepas tu kita compare mean, kita tekan mean. Okay, lepas tu kita pun letaklah kita punya dependent variable tu, continuous variable, iaitu sokongan ekopelancongan ni, dan jantina ni lah. Okay, lepas tu dekat option kita letak median kat sini. Kita ambil median ni daripada box statistik ni, tapi kita ambil median ni kita letak kat sini. Okay. Dan biarkan ada number of cases dengan median je. Kalau contoh ada mean ni dia duduk kat sini, jadi kita kena letakkan kat sini balik, sebab kita tak nak cari mean, kita nak cari median. Dan number of cases ni macam biasalah, bilangan kita punya case iaitu 60. Jadi biarkan jadi dekat situ. Okay, bila dah tak ada, dah siap, kita pun tekan continue. Lepas tu kita tekan okay. Okay, dapatlah result median kita kat sini. Jadi kita tengok kat sini, nilai median yang kita dapat bagi lelaki adalah 4.6 dan perempuan 4.0. Jadi kita tengok kat sini perbezaan yang ada tidak banyak, maksudnya sedikit je perbezaan yang ada. Jadi di sini kita boleh tengok lagi lah dia punya signifikan ataupun hubungan dia sangat tak ada. Kita dapat tengok kat sini tiada perbezaan yang sangat ketara antara median ni. Jadi keputusan ujian Man Whitney U menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara lelaki dan perempuan
dalam sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan lestari. Ujian Kruskal Wallis digunakan untuk mencari perbezaan antara tiga kategori yang tiga categorical variable yang mempunyai tiga kategori ke atas. Jadi untuk run Kruskal Wallis ni, mula-mula kita tekan analyze, lepas tu kita pergi dekat non-parametric test, kita tekan legacy dialog ni, lepas tu kita tekan K independent samples, lepas tu kita clearkan. Okay, kita reset. Kita masukkan test variable list ni, kita punya continuous dependent variable, kita masukkan kat sini. Jadi kita cari O ni, kita masukkan kat sini. Okay, dekat grouping variable ni, kita boleh pilih mana kategori ke variable kita yang ada tiga kategori ke atas. Contoh kalau Omor ni, kalau dekat sini dia ada 5. Maksudnya cukup syarat 3 dan ke atas. Jadi kita boleh guna yang ni lah. Kalau 1, 18 tahun hingga 24 tahun untuk kategori 2, peringkat umur 25 hingga 34, 3, 35 sampai 49, 4, 50 hingga 64 tahun, 5, 64 tahun ke atas. Okay, jadi kita masukkan kat sini. Dia punya grouping variable ni kita masukkan umur, sebab umur ni dia cukup syarat. Jadi kita masukkan kat sini. Lepas tu kita define range je, minimum 1, lepas tu maksimum dia 5. Okay, continue. Kalau exact tak perlu buat apa-apa, option bersama. Okay, so kita pastikan test type kita ni Kruskal Wallis lah, sebab kita buat ujian Kruskal Wallis. Okay, bila dah dapat result macam ni, kita akan tengok dua tabel ni lah. Lepas tu kita mula sekali kita tengok total dia cukup ke tak 60. Kalau cukup, kita tengok dekat taburan responden pula. Okay, kita tengok kat sini. Yang paling tinggi adalah kumpulan umur 25 hingga 34 tahun. Dan dia punya dan seterusnya 14 lebih kurang kumpulan 1 dengan kumpulan 3 ni. Dan yang paling sikit warga emas lah, 64 tahun ke atas. Lepas tu kita tengok pula main rank dia. Yang paling tinggi adalah kelompok yang ketiga ni, umur 35 hingga 49 tahun. Bila dia punya main rank ni paling tinggi, maksudnya kumpulan umur ini yang paling ramai setuju dengan sokongan pembangunan ekopelancongan ni. Okay, kita tengok tabel yang kedua ni pula. Dia punya result dekat signifikan ni, kita tengoklah dia adakah dia ni lagi kurang daripada 0.05 atau tidak. Kita dapat 0.36. Maksudnya kita punya result tak signifikan. Apa yang tak signifikan? Hubungan antara semua kategori ni yang tak signifikan dengan kita punya sokongan pembangunan ekopelancongan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Arikan Wani Sindra Muhammad Azmi, nombor matrik 06632. Saya akan menjelaskan tentang korelasi. Bagaimana kita nak buat korelasi dalam menggunakan SPSS. Korelasi ini bertujuan untuk hubungan di antara untuk mencari kekuatan di antara IV dan juga DV. Okay, mula-mula sekali untuk kita buka SPSS dan kita akan analyze. Seterusnya kita ke correlate.
dan by rate. Okay, seterusnya dia akan keluar result macam ni dan kita akan pilih lah pilih kita punya IV dan juga D. Okay, seterusnya pastikan correlation coefficient punya box ni kita tekan Pearson dan kita pergi dekat option. Pastikan mesti kita tekan exclude cases pairwise. Kita klik continue dan okay. Dan dia akan keluar result. Resultnya macam ni. Pertama sekali kita nak tengok kita kena tengok jumlah bilangan responden kita. Jumlah bilangan responden ni mewakili. Kita tengok kepada semua ni cukup 60. 60. Maksudnya semua responden kita cukup. Tak ada yang missing, tak ada yang tertinggal. Okey, seterusnya kita nak menentukan direction relationship. Maksudnya arah kepada hubungan tu. Kita tengok dekat Pearson correlation ni di antara ni IV kita, 3 ni dan juga ni DV kita lah. O ni DV kita, D, E, G ni adalah IV. Kita nak tengok sama ada dekat Pearson correlation ni ada tak negatif. Kalau ada negatif dekat sini bermakna kita punya hubungan tu adalah negatif. Negatif ni maksud dia hubungan songsang. Semakin tinggi IV, semakin rendahlah DV macam tu. Tapi dekat sini semua IV kita adalah positif. Bermakna hubungan tu semakin tinggi IV, maka semakin tinggilah juga DV. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada kekuatan hubungan antara IV dan juga DV. Kekuatan hubungan ni kita boleh tengok dan kita tengok Pearson correlation ni. Pearson hubungan di antara dia ada julat, ada range hubungan tu iaitu daripada negatif 1.0 hingga positif 1.0. Jadinya di antara range tu ada lagi 3 jenis, ada 3 pembahagian tahap. Tahap yang paling rendah adalah di antara 0.10 hingga 0.29. Nilai yang sederhana pula antara 0.3 9 dan nilai yang paling tinggi adalah 0.50 hingga 1.0. Dekat sini seperti biasalah, kalau negatif positif tu maksud dia punya arah saja, bukan bermaksud lebih rendah atau tak. Okey, kita tengok dekat Pearson correlation. Dekat IV pertama kita ni, Pearson correlation kita adalah 0.15. Bermakna 0.215 ini berada pada tahap yang rendah. Sebab tadi tahap rendah kita adalah berada di 0.1 hingga 0.29. Jadi kita tengok pula dekat motivasi ikut pelancongan. Kita dapat 0.687. 0.687 ni berada pada tahap yang tinggi, iaitu 0.5 hingga 1.0. Dan pemangkasan penduduk ni 0.131. Di mana pemangkasan penduduk ni mempunyai hubungan yang rendah lah dengan DV kita. Sebab dia berada dalam range yang rendah, iaitu 0.1 hingga 0.29. Okey, seterusnya kita akan pergi untuk kira koefisien dia. Koefisien ni kita tahu sejauh mana ada hubungan, ada variance di antara dua molekul ubah, iaitu IV dan juga DV lah. Okey, kita akan tengok kepada nilai R, iaitu Pearson correlation ni. Tekan sebenarnya adalah 0.215. Motivasi ekor pelancongan 0.687 dan juga pemangkasan penduduk 0.131. Formula dia adalah R akan darab dengan R, iaitu kita akan jadikan dia R square dan darab dengan 100. Darab dengan 100 ni adalah untuk jadikan dia percentage, untuk buat dia punya pergi ke kanan 2. Okey. Tadi R untuk tadi kan sama jadi adalah 0.125 darab dengan 0.125. Jadi 0.146. Kita dengan 1 jadi 4.6%. Untuk IVE pula, motivasi ekor pelancongan 0.687 darab dengan 0.687 jadi 0.47. Jadilah 47%. Dan juga untuk IV pemangkasan penduduk 0.131 dan 0.131 jadilah 0.017. Daripada 1.7%. Kat sini boleh lihat bahawa motivasi ikut pelancongan ni ada variance yang lebih tinggi lah berbanding dua ni. Jadinya motivasi ikut pelancongan ni menjadi penyumbang terbesar kepada
DV kita. Seterusnya yang terakhir korelasi adalah kita nak lihat significant level bagi setiap IV. Significant level ni dekat korelasi ni kita bukan nak tengok tahap kekuatan dia sebab kekuatan tu dah ditentukan oleh percent correlation yang R tadi. Significant ni hanyalah untuk kita yakin dengan result yang kita dapat. Okey. Kita tengok signifikan ni dekat sinilah yang signifikan ni bagi setiap IV. Okey, dekat IV D ni 0.099 yang bermaksud tidak signifikan lah kerana sudah melebihi 0.05. Motivasi ekopelancongan ni kurang daripada 0.001 bermaksud signifikan lah kerana kurang daripada 0.05. Dan pemangkasan penduduk iaitu IV yang ketiga 0.019 yang bermaksud tidak signifikan juga. Dekat sini ni antara 3 IV kita boleh lihat bahawa IV yang kedua iaitu motivasi ekopelancongan sahaja yang signifikan. Jadinya kita boleh anggap yang motivasi ekopelancongan inilah yang membawa satu kesan lah kepada DV. Macam kita tengok dekat variance tadi pun motivasi ekopelancongan yang banyak menyumbang kepada DV kita. Seterusnya step terakhir. Step terakhir adalah regresi. Ini merupakan satu step yang keupayaan lebih tinggi daripada korelasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara IV dan juga DV dalam bentuk continuous scale. Juga untuk mengenal pasti IV yang mana memberi pengaruh dan impak yang besar kepada DV. Regression ni ada 2 assumption iaitu multicollinearity dan juga singularity. Multicollinearity ni berlaku apabila wujud 2 IV sebagai berkaitan antara satu sama lain dan juga singularity ni wujud berlaku apabila IV tersebut merupakan gabungan daripada IV yang berbeza. Kedua assumption ni kita tak mahulah macam tu untuk regresi. Seterusnya cara untuk buat regresi, kita akan tekan nilai, kita bagi kepada regression, kita bagi kepada linear dan kita akan cari DV juga IV kita. DV kita masuk dekat dependent, manakala IV kita masuk dekat independent. Okay, seterusnya kita pergi dekat mode ni, pastikan enter. Seterusnya kita pergi dekat statistik, make sure kita tick estimate, tick confidence interval, descriptive, partial correlation, collinearity, diagnosis. Ini kita tekan case wise diagnosis, ketikkan outlier outside dan 3 standard deviation lah. Lepas tu kita akan tekan continue. Dan kita pergi kepada plot. Kita pergi kepada plot, kita akan masukkan ZRESID ni dekat Y dan ZPRED ni dekat X. Dan kita akan tekan ni nama probability plot dekat standardized result plot. Dan kita continue. Selanjutnya kita pergi dekat option. Option ni kita akan tekan execute cases pairwise. Seterusnya kita akan pergi dekat save. Dekat save ni kita akan pilih distance. Just lihat. Kita teruskan je dengan continue. Dan kita OK. Keluarlah result kita. OK, berarti kita dah ada result regresi kita kat sini. Kita tengok pertama sekali dekat kita punya ni lah jumlah responden kita. N ni adakah responden kita cukup? OK, semua ni 60. Maknanya tak ada responden yang missing lah. OK, seterusnya kita akan pergi kepada, kita akan tengok relationship kat correlation dia tadi tu. Tapi kita dah buat korelasi lah. Cuma kita tengok dekat sini. Dekat correlation dia ni, kita tengok yang mana dekat correlation ni dia kalau ada correlation dia akan jadi 0.3 dan ke atas. Kalau kita tengok dekat motivasi ekopelancongan ni 0.68. Motivasi ekopelancongan je yang macam ada correlation dengan VV tersebut lah. Okey, seterusnya kita akan check dia punya assumption dekat regression ni. Assumption yang dekat regression ni ada tak macam tadi saya cakap adalah multicollinearity. Macam mana nak tahu IV tersebut multicollinearity ke tak? Kita tengok dia punya dia punya correlation dia. Kalau dia 0.7 ke atas, dia adalah multicollinearity.
Jadi kita lihat ketika IV kita ni adalah tidak melebihi 0.7 ke atas, which is dia adalah tidak mati konektif. Dia melepasi syarat lah. Okay, seterusnya kita akan tengok koefisien dekat bahagian regressi. Kita akan tengok bahagian sini, tolerance dengan VIF. Tolerance dengan VIF ni hubungannya terbalik gitu. Kalau tolerance ni lepas, maka VIF tu masih lepas lah macam tu. Petunjuk bagi tolerance ni kenapa kita tolerance ni adalah kita tahu sejauh mana IV kita tu tidak di-escalate oleh IV yang lain. Maksudnya dia boleh sedia sendiri macam tu. Kalau nilai tolerance ni sangat kecil macam 0.10, bermakna dia ada mati konektif. Macam saya beritahu tadi, kita tak nak mati konektif. Jadinya dekat sini kita tengok semua nilai tolerance. Semua nilai tolerance ni adalah 0.7, 0.834 dan 0.692. Maksudnya dia melepasi 0.10, bermakna dia tak ada mati konektif. Jadinya dia adalah dia melepasilah assumption tu. Maksudnya dia okey. Okey, seterusnya kita tengok yang IVF tu. Yang IVF tu hubungan dia terbalik kan. Jadinya IVF value ni dia nak lebih daripada 10. Bukan dia nak lebih dari 10. Dia kalau melebihi 10 bermakna dia ada mati konektif. Jadinya dekat IF, dekat keputusan kajian ni adalah dia tak lebih daripada 10. Jadinya dia tak ada mati konektif. Jadinya dia adalah result adalah baik lah. Macam tu. Okay, dekat sini kenapa saya kata tentang mati konektif. Macam dekat sini tolerance dengan IVIF ni kedua-duanya menunjukkan result yang kita punya IV ni tidak mati konektif. Maksudnya dia tidak terikat. Maksudnya dia tidak ada hubungan yang terlalu kuat sehingga dia menimbulkan isu lah antara IV ni, macam dia di-explain IV yang lain, ataupun IV tu merupakan gabungan daripada IV yang lain, ataupun IV tu menyebabkan dia boleh apa ni, dia berkait dua tu. Jadi di sini tak ada masalah. Okay, sini model summary. Kita check kepada nilai R square di sinilah. Sejauh mana total IV kita tu dengan IV lain ni menerangkan explain variance of sokongan. Maksudnya bagi menerangkan lah, maksudnya dia mempengaruhi variance sokongan tu lah. Sejauh mana tiga-tiga IV tu. Okey, kita tengok result dia. Kita dapat result ni 0.489. Jadi untuk kita nak tengok sejauh mana variance tu adalah kita kena darab dengan 100. Sebab darab dengan 100 untuk menjadikan dia peratus dan juga untuk menggerakkan perpuluhan dia tu ke kanan. Jadinya kita ambil ni 0.48. Sebenarnya kita darab dengan 100 jadi 48.9%. Dekat sini bila 48.9%, dia menunjukkan yang TEG ni kepada kami punya IV ni menerangkan sebanyak 48% variance terhadap sokongan ni. Dan 48% ni kira macam satu jumlah yang dah okey. Satu jumlah yang besar satu jumlah yang dah okey dalam menerangkan tentang sokongan ni lah. Okey, seterusnya kita akan tengok signifikan dekat regresi ni. Untuk tak yang signifikan, kita akan tengok dekat ANOVA ni. Kita tengok dekat regression signifikan ni. Seberapa signifikannya regression ni lah. Okey, kita tengok dia di bawah 0.001. Bermakna ia dah sangat signifikan lah. Jadi kita tahu signifikan nilai signifikan adalah 0.05. Okey, kat sini kita dapat menunjukkan lah bahawa ketiga-tiga IV tu ada hubungan dengan DV tersebut. Ada hubungan signifikan dengan DV tersebut. Terusnya kita akan tengok kepada bagaimana tiga IV tu, antara tiga IV tu yang mana paling tinggi pengaruh dan impak kepada DV tersebut. Okay, kita tengok kepada ni, kita tengok kepada jadual koefisien ni, kita tengok kepada standardized koefisien beta. Kita tengok antara tiga ni di yang IVD ni 0.043, IVE adalah 0.728 dan juga IVG adalah negatif 0.155. Kat sini tak ada beza pun negatif dan positif, sebab kita tahu sebenarnya negatif positif menunjukkan arah saja, arah hubungan saja, sama ada sama-sama ataupun tak sama-sama lah. Okay, dekat sini kita tengok 0.728 ni adalah yang paling tinggi lah antara ketiga-tiga IV ni. Kat sini motivasi ikut perancangan paling tinggi. Dan tarikan sumber jadi ni paling rendah dan juga 0.155 untuk pengangkatan produk ni lower lah, lagi rendah daripada motivasi ikut perancangan. Jadi dekat sini kita nak kata
Kenapa ada lower semua tu kan? Kenapa kita tengok lower ni? Sebabnya dia menunjukkan adanya adanya unique contribution lah antara IV tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok signifikan antara ketiga-tiga IV tu lah, yang mana yang memberi paling tinggi memberi pengaruh pada IV tersebut. Kita tengok pada gambar pada jadual coefficient ni, kita tengok pada signifikan. Okey, di antara tarikan semua jadi motivasi ekopercuma jika pemakaian penduduk ni, yang antara tiga ni kita dapat lihat yang ketara sekali lah motivasi ekopercuma ni di bawah 0.001, di mana di bawah daripada signifikan punya value iaitu 0.05. Dan untuk tarikan semua jadi menjadi pemakaian penduduk ni melebihi 0.05. Jadi dia tak signifikan, dia tak memberi impak yang tinggi berbanding motivasi ekopercuma ni lah. Jadinya kita dapat kat sini kita dapat tahu bahawa motivasi ekopercuma ini beri signifikan yang tinggi lah kepada DV, manakala dua lagi tu tak macam tu. Jadi kesimpulannya total yang daripada motivasi ni adalah merupakan prediktor yang paling tinggi lah yang kepada DV kita. Dia merupakan satu IV yang ramalan dia tu tinggi terhadap DV kita, dan dia punya arah pula positif. Semakin tinggi motivasi ekopelancongan, semakin tinggilah sokongan pembangunan ekopelancongan lestari. Terakhir sekali adalah rumusan. Rumusan daripada kajian yang kami lakukan adalah respon yang positif daripada majoriti responden lah. Dan juga majoriti responden yang kami dapat adalah perempuan. Dan juga majoriti responden ni berada dalam lingkungan umur 25 hingga 34 tahun. Kebanyakan tempoh responden tinggal di situ adalah antara 21 hingga 31 tahun, dan sebanyak 90% responden mengetahui tentang situ wetland dan juga ekopelancongan. Untuk kajian ini kami menggunakan teknik bukan parametrik untuk menganalisis data. Untuk hasilnya, jantina tidak mempengaruhi sokongan pembangunan ekopelancongan lestari dan tidak ada perbezaan yang signifikan antara sokongan pembangunan ekopelancongan lestari dalam kalangan lelaki dan juga perempuan. Juga, untuk kumpulan umur yang berbeza, dia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan juga terhadap sokongan pembangunan ekopelancongan lestari. Dan terakhir sekali, pembalik ubah tidak bersandar IVE, iaitu motivasi ekopelancongan merupakan faktor utama yang tinggi dalam menyumbang kepada DV, iaitu sokongan pembangunan ekopelancongan lestari. Di antara tiga IV yang ada, IV motivasi ekopelancongan yang paling tinggi yang menyumbang kepada DV.